Salam sejahtera semua, khususnya kepada pencara bagi subjek asas pembudayaan keusahawanan, Seksyen 3 bagi sesi 2 2022-2023, iaitu Dr. Rafida binti Nordin. Saya Sandra Roni, memegangkan metrik BP 2110394 selaku wakil kumpulan wacana, ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Berikut merupakan carta organisasi bagi kumpulan wacana. Saya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif, diikuti dengan Yati Madiun sebagai Pengurus Pemasaran, Aida Nalia Alang sebagai Pengurus Keuangan, seterusnya Sunita Anak George sebagai Pengurus Stok 1, diikuti dengan Juvesi Mirin sebagai Pengurus Stok 2. Seterusnya Felicia Linda Boyd sebagai Pengurus Jualan 1 bersama dengan Scholastica Sylvester Pengurus Jualan 2. Dan pengurus penghantaran kami adalah Scholastica Pilisnos. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Sunita Anak George dengan nombor matriks BP 21110172 akan membentangkan bagian saya iaitu mengenai logo, risiko dan langkah mengatasi, rakan niaga utama dan juga struktur kos. Dari segi logo, terdapat beberapa elemen yang digunakan dalam menghasilkannya. Sebagai contoh, terdapat tulisan wacana yang menggambarkan nama syarikat kami. Selain itu, tulisan One is not enough turut diletakkan pada logo syarikat kami. Bukan itu sahaja, malah terdapat juga tulisan EST 2023 pada logo kami yang membawa maksud tahun penubuhan syarikat kami. Tambahan lagi, terdapat elemen seperti gambar roti di bahagian tengah logo yang memberikan gambaran kepada pelanggan tentang jenis produk yang dijual oleh syarikat kami. Dari segi warna logo pula, syarikat kami telah memilih untuk menggabungkan beberapa jenis warna dalam penghasilan logo syarikat. Ia merangkumi beberapa kombinasi warna seperti merah jambu, biru, dan kuning untuk menjadikan logo lebih menarik. Warna selalunya merupakan kesan pertama penjenamaan terhadap bakal pelanggan. Ini adalah penting agar syarikat mendapat kepercayaan pengguna untuk kesetiaan jenama jangka panjang dan ekuiti jenama. Seterusnya, dari segi tagline syarikat pula, syarikat kami telah menentukan untuk menggunakan tagline One is not enough. Tagline ini memainkan peranan untuk menggambarkan bahawa pelanggan sememangnya akan membeli roti dalam kuantiti yang lebih daripada satu unit atau melebihi satu jenis kerana kelazatannya dan juga jenis roti yang pelbagai. Seterusnya, saya akan mengulas bahagian kesesuaian pasaran keuntungan. Terdapat 4 aspek utama yang boleh kita lihat di sini. Aspek yang pertama adalah peluang perkembangan yang boleh diperolehi, di mana kami dapat mengkaji lebih luas mengenai dunia perniagaan dan pasaran. Hal ini kerana tuntutan melaksanakan urusan perniagaan ini memerlukan kami untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai selok-belok memulakan sesuatu perniagaan. Selain itu, kami juga memperolehi pengalaman sebenar dalam mengendalikan urusan perniagaan, serta belajar kemahiran asas mengenai bagaimana strategi menjana pendapatan. Aspek yang kedua adalah penetapan nilai produk. Dalam hal ini, kami sepakat memastikan bahawa bahan yang terkandung dalam produk jualan kami adalah selamat dan juga berkhasiat. Tambahan itu, kami juga menyediakan khidmat pelanggan yang baik dan sistematik, di mana kami akan memastikan pelanggan mengalami situasi pembelian yang teratur dan tidak mengambil masa yang lama untuk mereka menunggu kami menyediakan produk jualan tersebut. Dengan demikian, kami percaya bahawa kami dapat menjamin kepuasan pelanggan yang datang menyokong jualan kami. Seterusnya, aspek ketiga iaitu memahami keperluan pelanggan, di mana kami telah memilih 4 jenis wacana ban yang sesuai dengan cita rasa pelanggan. Dalam hal ini, kami juga telah mengedarkan soal selidik melalui Google Form kepada warga UMS sebelum memulakan perniagaan kami. Hal ini adalah bagi mengkaji, menyelidik serta menganalisis bagaimana cita rasa serta permintaan harga, rupa bentuk yang digemari oleh mereka sebagai pelanggan kami. Bagian naratif penyelesaian masalah pula adalah kami telah menyatakan masalah yang kami hadapi dan cara kami menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang kami hadapi adalah masalah yang diberikan oleh pembekal adalah terlalu mahal. Oleh itu, kami telah membeli dalam kuantiti yang banyak agar diberikan harga yang lebih murah. Seterusnya adalah kami tidak mempunyai pelanggan tetap. Oleh itu, kami telah cuba mempromosikan produk tersebut kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan kami. Masalah yang seterusnya adalah produk yang dijual mudah rosak. Hal ini demikian kerana ban tersebut tidak dapat bertahan lama disebabkan ianya mudah berkolat. Maka daripada itu, untuk mengelakkan produk tersebut yang kami jual itu mudah rosak, kami akan mengambil produk tersebut daripada pembekal mengikut jumlah tempahan yang dibuat oleh para pelanggan kami. Masalah terakhir adalah produk yang terlalu mudah untuk didapati serta banyak pesaing. Jadi, untuk penyelesaian bagi masalah tersebut ialah kami akan menjual ban tersebut pada harga yang berpatutan supaya semua orang mampu untuk membelinya, serta kami akan melakukan sedikit perubahan pada produk tersebut seperti meletak stiker pada plastik ban supaya bahawa itu merupakan ban daripada kumpulan kami. Itu saja untuk bahagian kami. Terima kasih. Beralih kepada analisis persaingan, terdapat 5 faktor yang diambil kira. Yang pertama iaitu jenama. Jenama bagi produk kami iaitu
Wacana, dan 2 produk lain iaitu Roti Boy dan Tua Baker. Ketiga-tiga produk ini menjual berbagai makanan untuk para pelanggan dan seterusnya iaitu harga. Bagi produk kami, kami menjual jualan kami pada harga yang lebih rendah berbanding dengan 2 produk yang lain, iaitu hanya RM2.50. Walau bagaimanapun, harga tersebut adalah harga yang berpatutan dan pelanggan masih mampu untuk membelinya. Seterusnya adalah quality produk. Bagi produk kami, pastinya halal, penyediaan selamat, tarik tamat tempo adalah dikawal. Manakala Roti Boy, quality produknya adalah saiz hidangan yang memuaskan, dan manakala Tua Baker, quality produknya adalah penampilan dan rasa yang unik. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga produk ini masih selamat untuk dimakan oleh semua para pelanggan. Dan seterusnya adalah variasi. Bagi produk kami menampilkan beberapa variasi iaitu Roti Boy Coffee, Roti Boy Chocolate, pizza sausage, dan juga burnt cheese. Manakala Roti Boy menampilkan variasi seperti Roti Boy, Buttermilk Boy, Mocha Boy, dan juga Cheese Boy. Manakala Tua Baker menampilkan variasi iaitu Crunchy Popia, Mexican Bun, bread, dan juga biskut coklat. Seterusnya yaitu kestabilan. Ketiga-tiga produk yaitu Wacana, Roti Boy, dan Tua Baker beroperasi secara online setiap hari dan bersemuka. Oleh itu, pelanggan mudah mendapatinya kerana ia sentiasa tersedia setiap hari. Seterusnya ialah unjuran kewangan. Modal pengeluaran produk bagi syarikat kami adalah sebanyak RM100. Dalam masa 3 hari, syarikat kami menganggarkan sebanyak 90 unit produk akan terjual dengan keuntungan sebanyak RM255.50. Target jualan kami dalam masa sehari adalah tidak tetap, di mana pada hari pertama kami hanya menjual sebanyak 20 unit dengan keuntungan RM50. Pada hari kedua pula, syarikat kami akan menambah sebanyak 10 unit daripada jumlah jualan produk sebelumnya, menjadikan jumlah jualan pada hari kedua adalah sebanyak 30 unit bersamaan dengan keuntungan RM75. Pada hari ketiga pula, sebanyak 40 unit produk akan dijual dengan keuntungan RM100. Syarikat kami telah mengenal pasti beberapa risiko dalam penjualan produk dan juga menentukan langkah yang difikirkan berkesan dalam menangani risiko tersebut. Antara risiko penjualan produk kami yang pertama ialah terdapat persaingan hebat daripada peniaga-peniaga lain. Dijangkakan bahawa akan ada syarikat yang menawarkan produk yang jauh lebih menarik perhatian pelanggan untuk membelinya. Oleh itu, bagi mengatasi risiko ini, syarikat kami akan mempromosikan produk jualan kami dengan aktif melalui pelbagai akaun media sosial syarikat kami seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Risiko yang kedua ialah pelanggan mungkin akan risau sama ada jualan kami adalah halal ataupun tidak. Bagi isu ini, syarikat kami akan meyakinkan pelanggan dengan menerangkan dari mana bekalan produk jualan kami didapati. Dalam konteks ini, syarikat kami telah mendapatkan bekalan produk daripada syarikat Mia's Bun yang dimiliki oleh Puan Mia yang beragama Islam. Selain itu, produk kami dijamin halal kerana tempat, bahan dan peralatan yang digunakan adalah berada dalam keadaan penyediaan produk sangat bersih. Risiko yang ketiga pula ialah kualiti produk jualan syarikat tidak terjamin. Dalam mengelakkan risiko ini, syarikat kami akan memastikan produk jualan yang diambil tidak dijual dalam tempoh masa yang panjang. Ini bermakna syarikat kami hanya akan menjual roti yang baru dibuat sahaja bagi mengekalkan kualiti roti yang baik seperti lembut, gebu dan juga sedap. Sekarang, saya akan bentangkan bahagian rakan niaga utama syarikat kami. Secara ringkasnya, rakan niaga utama ialah rangkaian pembekal dan rakan yang menjayakan modal perniagaan. Dalam konteks ini, rakan niaga kami yang pertama ialah Mia's Bun, di mana ia adalah tempat untuk kami mendapatkan bekalan produk jualan syarikat kami. Antara produk yang dimaksudkan ialah Roti Boy Chocolate, Roti Boy Coffee, Roti Burnt Cheese, dan juga pizza sausage. Rakan niaga kami yang kedua ialah Shopee, di mana ia membolehkan kami mendapatkan pelbagai barang yang diperlukan oleh kami untuk melaksanakan penjualan produk secara fizikal. Seterusnya ialah EcoShop, di mana ia memainkan peranan yang penting dalam syarikat kami untuk membekalkan peralatan dan barangan yang juga digunakan dalam penjualan produk kami, misalnya bekas untuk meletakkan produk jualan kami. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai key activities iaitu aktiviti utama. Aktiviti utama yang pertama adalah pengiklanan. Kumpulan kami akan mengiklankan poster produk yang kami buat melalui beberapa media sosial seperti di Facebook, Instagram, Telegram, dan juga WhatsApp. Sebelum kami menyebarkan iklan tersebut melalui media sosial, pihak kami akan mengedit terlebih dahulu kandungan yang akan disiarkan di dalam poster tersebut. Kami juga akan sentiasa mengemaskini stok-stok bekalan produk kami dari semasa ke semasa dan setelah itu barulah kami akan menyiarkan poster iklan produk kami.
Aktiviti utama yang kedua adalah penempahan ataupun menerima pesanan. Kami akan menerima tempahan ban daripada pelanggan melalui WhatsApp, Telegram, Facebook maupun Instagram bagi memenuhi kehendak semua pelanggan. Aktiviti utama yang terakhir adalah penghantaran. Kami juga menyediakan perkhidmatan COD iaitu lebih dikenali sebagai cash on delivery sekiranya pelanggan tersebut tidak dapat membeli secara fizikal. Beralih kepada key resource atau sumber utama. Sumber utama merujuk kepada produk atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Sumber utama juga merupakan aset penting bagi menjayakan model perniagaan. Sumber utama syarikat kami terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah sumber manusia. Kami menggunakan kemahiran memasak dan resepi daripada rakan niaga kami dalam menyediakan dan membekalkan produk jualan kami untuk memenuhi cita rasa pembeli. Kami juga membuat penghantaran produk secara langsung kepada pelanggan yang telah membuat tempahan. Yang kedua ialah sumber fizikal. Syarikat kami menggunakan platform yang mudah dihubungi, contohnya WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk mempromosikan produk jualan kami bagi menarik pelanggan. Akhir sekali ialah sumber kewangan. Ia diperlukan sebagai modal permulaan untuk penjualan produk bagi syarikat kami. Oleh itu, kumpulan kami telah membuat pungutan wang setiap ahli untuk membeli produk dari rakan niaga dan barang keperluan yang lain. Seterusnya ialah tawaran nilai yang bermaksud memberi keyakinan dan meyakinkan kepada pelanggan tentang produk yang kami jual. Produk yang syarikat kami akan jual ialah berdasarkan makanan, yaitu homemade bun, dan kami memasarkan atau menyasarkan perniagaan ini kepada kaki tangan staf UMS, pensyarah-pensyarah UMS, dan juga pelajar-pelajar yang ada di dalam UMS. Melalui pembelian daripada perniagaan kami ini, pelanggan dapat merasai homemade bun yang mempunyai pelbagai perisa dan mereka bebas untuk memilihnya. Bukan itu saja, kami juga menawarkan kepada pelanggan di mana harga bun yang dijual itu mampu memilih, dan kami juga mempunyai tawaran di mana 20 pelanggan yang terawal akan mendapat tawaran beli 2 per cuma 1 dan pembelian RM50 ke atas akan mendapat diskon sebanyak 10%. Seterusnya, segmen pelanggan pula, ia didefinisikan sebagai satu atau beberapa jenis pelanggan yang dilayani oleh sesebuah usaha. Segmen pelanggan ini juga merupakan salah satu elemen penting dalam BMC ataupun Business Model Canvas kerana kita dapat menentukan siapakah yang akan menjadi pelanggan kepada usaha kita. Jadi, berdasarkan usaha kami iaitu pembuatan homemade bun, terdapat 4 jenis pelanggan yang telah kami tentukan sebagai sasaran kepada usaha kami. Yang pertama iaitu pelajar UMS, yang kedua pensyarah dan staf UMS, dan seterusnya masyarakat setempat dan kanak-kanak 12 tahun yang tinggal berhampiran UMS. Seterusnya adalah channel atau lebih dikenali sebagai saluran. Saluran ini penting di mana ia dapat membantu dalam pemasaran barang dan perkhidmatan kepada masyarakat. Kami menggunakan media sosial sebagai salah satu cara penjualan dan pengiklanan secara atas talian. Kami menggunakan platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram. Bukan itu sahaja, kami juga akan membuka booths pada hari tertentu untuk melakukan penjualan secara bersemuka. Seterusnya, saya akan membentangkan struktur kos syarikat kami. Secara amnya, struktur kos menerangkan semua kos-kos yang terlibat untuk menjalankan perniagaan berdasarkan model bisnes yang dirancang. Dalam syarikat kami, terdapat struktur kos iaitu kos bekalan produk, kos pembungkusan, kos hiasan gerai jualan, dan juga kos promosi jualan. Bagi aliran pendapatan pula, kami menyediakan modal jualan produk sesuai dengan target unit jualan kami. Dalam hal ini, kami juga mempromosikan produk jualan kami melalui pengiklanan di sosial media seperti Instagram, Facebook, serta menyebarkan poster di WhatsApp agar kami dapat mencapai lebih banyak individu yang berpotensi menjadi pelanggan kami. Selain itu, kami juga dapat menjana pendapatan dengan menyediakan perkhidmatan COD, di mana kami akan menghantar produk jualan kami ke lokasi pelanggan, dan pelanggan akan membayar khidmat COD bersama dengan produk jualan tersebut, sama ada secara tunai atau pembayaran dalam talian. Selanjutnya, kami memperolehi keuangan melalui komisen hasil jualan produk. Sebagai contohnya, nilai modal bagi sebiji wacana ban adalah RM2. Kami pasarkan dengan harga RM RM2.50. Maka, komisen yang kami perolehi bagi sebiji wacana ban adalah 5%. Adalah customer relationship. Customer relationship adalah satu strategi pemasaran agar dapat menjaga klien ataupun pelanggan agar mereka melakukan pembelian berulang. Terdapat 4 kaedah ataupun cara kami untuk mengekalkan customer relationship. Yaitu yang pertama adalah melakukan komunikasi yang baik dengan pelanggan. Yaitu kami menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi dengan pelanggan
dengan komunikasi yang baik. Seterusnya adalah kami meminta pelanggan melakukan feedback. Setiap pelanggan boleh melakukan feedback dalam talian WhatsApp ataupun Facebook dan Instagram syarikat kami. Bukan itu sahaja, syarikat kami juga telah memberikan penghargaan kepada setiap pelanggan. Yang terakhir adalah kami telah mengenali pelanggan tetap syarikat kami.